Baik, baik, Alhamdulillah. Okey, baik. Kita dah angkat 2 jam dah bersiaran. InsyaAllah kita akan habis dalam beberapa minit lagi. Soalan yang terakhir yang saya nak tanya kepada Dr. Rozaimi. Dr. Rozaimi, sebahagian orang, especially orang-orang yang terlibat dalam ilmu eskatologis, yang mengkaji hadis-hadis fitan, pertama mereka menganggap mereka ada knowledge yang lebih dibanding orang lain. Sebab mereka mengkaji. Mereka katakan ustaz-ustaz hanya baca Quran hadis secara literal habis. Kami advance, kami tengok, kami lihat, kami buat banyak analisis. Dan dengan anggapan yang demikian, mereka menganggap mereka golongan minoriti. Sebab dalam hadis sebut, badal Islamu ghariban, Islam datang asing akan kembali asing. Dan dalam hadis yang lain disebut, la tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Maksudnya akan muncul satu kelompok yang terang-terang dalam kebenaran. Siapa pun tak boleh elak orang. Jadi mereka kata, mereka lah kelompok yang kecil yang dalam kebenaran, yang melawan golongan-golongan besar yang terpengaruh dengan Dajjal, yang terpengaruh dengan autoriti-autoriti yang corrupted. Jadi mereka kata, mereka lah yang paling yang selamat, golongan yang kecil yang di atas kebenaran. Jadi soalannya, macam mana kita nak jawab pengujahan mereka ni? Silakan. Baik, bila kita dengar kan, biasa kita dengar hadis-hadis yang Nabi SAW memuji golongan minoriti di akhir zaman. Antara hadisnya Nabi SAW menyebutkan bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan yang asing, kemudian Islam akan kembali asing, maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang asing. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan sentiasa ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku yang berdiri di atas kebenaran. Maka kita tidak nafikan di satu-satu zaman akan ada golongan minoriti yang berada di atas kebenaran. Jadi saya nak sebut kat sini, Nabi SAW tidak hanya memuji golongan minoriti. Kalau betul Nabi puji minoriti, ramai minoriti yang lain akan claim. Golongan Syiah kata mereka minoriti. Golongan-golongan yang sesat, golongan tarikat-tarikat yang merapu mengatakan mereka adalah golongan minoriti. Tetapi jangan kita lupa, Nabi SAW memuji golongan minoriti apabila mereka berada di atas kebenaran. Nabi kata, zahirina 'alal haqq. Mereka sentiasa berada di atas kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah sesuatu yang berbukti daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka berpegang kepada asas. Jadi saya nak tengok golongan pro teori konspirasi ni, kita dah buktikan tadi. Apabila kita buat SOP-nya, bila kita percaya kepada ahli-ahli dalam perubatan yang amanah dalam ilmu mereka, yang mereka dipercayai, tak pernah bunuh orang lagi setakat ni doktor-doktor kita ni. Jadi kita tengok, kita percaya. Di mana kesalahan yang kita ada? Mungkin di kalangan mereka yang kata, ubah agama. Kita bukan ubah agama, kita nak menyelamatkan nyawa. Kalau di dalam hadis Nabi SAW memberikan keringanan, dalam rukhsah, dalam bab hujan pun ada rukhsah untuk jamakkan salat di masjid, ataupun orang kata apa, dalam keadaan hujan pun ada rukhsah untuk tidak pergi berjemaah di masjid bagi orang yang tidak ada orang kata apa, yang ada kesukaran. Hujan ni bukannya membahayakan nyawa pun kan. Tambah pula hujan dekat kawasan Arab Saudi, bukannya hujan macam kita sampai menderu-deru, sampai orang kata apa, lebat begitu hebat macam di Malaysia ni. Itu pun ada keringanan. Maka kita mengambil pengajaran daripada sana. Kita nak menjaga nyawa. Kita kesian ni. Kita kesian kat pakcik-pakcik yang macam Dr. Zakrul sebutlah. Golongan-golongan ahli masjid ni, orang-orang yang sakit jantung, orang-orang yang sakit darah tinggi, orang-orang yang sakit buah pinggang, orang yang ada kecil manis. Mereka ini berisiko tinggi dan mereka pergi ke masjid. Dan kita kesian. Mereka nak beribadat. Kita bagi dengan keadaan yang selamat supaya mereka boleh beribadat. Kita bimbang kalau ramai orang-orang saleh pergi ke masjid. Kita percaya orang pergi masjid ni orang saleh. Mereka yang bantah ni pun saya percaya. Mereka bantah ni pun sebab kesalehan mereka nak kembali kepada asal. Kita pun sedih. Kita tak nafi. Kita sedih. Tapi apa pilihan yang kita ada sekarang ni? Kita terpaksa berhadapan dengan realiti. Kita nak kekang. Kita pun dalam masa yang sama, kita jangan fikir, kita jangan orang kata apa, selfish. Kita jangan hanya fikir ibadat kita je. Kesian kat frontliner yang ada dekat ICU tu. Yang hampir hilang tenaga, sampai stres, sampai tak balik-balik. Saya ada sepupu yang nurse.
Saya ada kawan yang betul-betul berinteraksi dengan, menjaga orang yang terkena pesakit COVID. Dia cerita kat saya bagaimana teruknya mereka-mereka yang ada dalam ICU. Jadi agama bukan hanya tentang diri kita semata-mata. Agama, bila kita beragama, kita kena jadi orang yang bertimbang rasa. Menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, Dr. Yusof, yang ketiganya saya nak sebut, orang yang saleh ni pergi masjid. Jadi kalau kita takut dengan Dajjal, kita tak ada SOP kat masjid, ramai orang pergi masjid terkena COVID. Lepas tu ramai pula akan meninggal dunia disebabkan COVID yang kita tak jaga SOP-nya, kita boleh jaga, yang kita boleh jaga selama ni. Siapa nak lawan Dajjal ni? Orang soleh semua dah tak ada. Jadi jadi kita perlukan awak semua untuk melawan Dajjal. Jadi jangan mati dulu. Kan? Jangan dedahkan diri dalam bahaya. Kita nak lawan Dajjal. Sikit terus. Yeah. Sikit terus. Saya macam sikit. Takut COVID ke takut Allah? Okey. Orang yang kata kita tak takut COVID, kita takut Allah. Saya cabar golongan yang macam ni. Masuk dalam kandang rimau, kita tengok. Takut Allah ke takut rimau? Kan? Dia pergi zoo pun dia tak berani nak dekat-dekat dengan rimau. Masalah kita kena bezakan. Takut kepada Allah, kita dekatkan diri pada Allah. Takut kepada makhluk adalah takut yang tabi'i. Takut kepada mudarat dia yang Allah Ta'ala izinkan. Jadi bila Allah Ta'ala wujudkan virus yang berbahaya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ. Kamu jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Jadi jangan nafikan kuasa Allah yang menjadikan virus itu memberikan bahaya dengan izin Allah. So jangan sekali-kali menjadikan diri kita Jabariyah. Ini benda yang bahaya. Kadang-kadang kita kata nak lawan Dajjal apa semua, tapi kita dah jadi Jabariyah, terkeluar daripada pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini benda yang penting. Kadang-kadang orang yang kata tak takut virus, dia takut bini lebih lagi. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung